Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Auni binti Masri. Nombor matrik A188714. InsyaAllah, saya akan membentangkan tugasan individu iaitu tugasan takhrij hadis bagi subjek kajian hadis. Pensyarah saya adalah Dr. Muhammad Arif bin Yahya. Pertama, saya telah menerima 2 potongan hadis daripada Ustaz untuk ditakhrijkan. Hadis pertama adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemukaanmu dan dengan kemaafanmu daripada siksaanmu. Baiklah, berdasarkan hadis ini, saya perlu mencari satu perkataan gharib dan saya memilih perkataan uqubatika sebagai perkataan gharib saya. Dan kata asal bagi uqubatika ni adalah aqabah. Macam mana saya jumpa aqabah? Saya cari dalam kitab Mu'jam Mufaras dalam jilid 4, muka surat 293. Okey, seterusnya dalam Mu'jam Mufaras tu saya dapati terdapat 3 imam yang meriwayatkan hadis ni, iaitu Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dengan itu, saya pun carilah matan hadis penuh yang diriwayatkan oleh tiga imam itu dalam kutub sitah. Okey, pada muka surat 754 dalam kutub sitah, saya menjumpai matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab solat bab ma yuqalu fi ruku' was sujud, wa rakam hadis 1090. Jadi takhrij hadis ini adalah akhrajuhu Muslim fi sahihuhu fi kitab solat fi bab ma yuqalu fi ruku' was sujud wa rakam hadis 1090. Okey, seterusnya Imam Abu Daud saya jumpa pada muka surat 1288 dalam kutub sitah, di mana dalam kitab solat bab doa fi ruku' was sujud, rakam hadis 879. Jadi takhrij hadis ni adalah akhrajuhu Abu Daud fi sunanuhu fi kitab solat fi bab doa fi ruku' was sujud wa rakam hadis 879. Dan yang terakhir untuk hadis ini adalah Imam Tirmizi pada muka surat 2019 dalam kutub sitah, iaitu dalam kitab dakwah bab fi doa witir wa raqamal hadis 112. Jadi takhrij hadis ini adalah akhrajuh Tirmizi fi sunanuhu fi kitab dakwah fi bab doa witir wa raqam hadis 3566. Okey, berikut merupakan syajarah sanad bagi hadis ini. Bagi riwayat Imam Muslim, bermula dengan Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada Aisyah, kemudian Abi Hurairah, kemudian Abdul Rahman Al-A'raj, kemudian Muhammad bin Yahya bin Habban, kemudian Ubaidillah ibn Umar, kemudian Abu Usamah, dan kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan kemudian terakhir sekali Imam Muslim. Manakala bagi riwayat Abu Daud, bermula dengan Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada Aisyah, kemudian Abi Hurairah, kemudian Abdul Rahman Al-A'raj, kemudian Muhammad bin Yahya bin Habban, kemudian Ubaidillah ibn Umar, kemudian Abdah, kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari, dan kemudian Imam Abu Daud. Okay, yang terakhir adalah Imam Tirmizi. Bermula dengan disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada Ali bin Abi Talib, kemudian Abdul Rahman bin Al-Haris, kemudian Hisham bin Amr Al-Fazari, kemudian Hamad ibn Salamah, kemudian Yazid bin Harum, kemudian Ahmad bin Manik, dan yang terakhir adalah Imam At-Tirmizi. Seterusnya hadis yang kedua, iaitu Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mautin ahadi. Yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang. Berdasarkan hadis yang kedua ni juga, saya perlu mencari satu perkataan gharib dan saya pilih perkataan yang kasifani. Perkataan asal bagi yang kasifani adalah kasafa. Lepas tu saya pun carilah perkataan kalimah asal ni dalam kitab Mu'jam Mufaras dalam jilid 6 pada muka surat 15. Seterusnya dalam Mu'jam Mufaras juga saya dapati ada 3 imam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Bukhari,
Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kemudian saya mencari matan hadis penuh yang diriwayatkan oleh 3 imam tadi, iaitu Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Okey, pertama Sahih Bukhari ada 2. Pertama saya jumpa pada muka surat 81 dalam kutub sitah, iaitu nama kitab Al-Kasaf, bab solat fi kasaufi syamsi, warakamul hadis 1040. Jadi takhrij hadis ini adalah akhrajuhul Bukhari fi sahihuhu fi kitab Al-Kasaf fi bab solat fi kasaufi syamsi warakam hadis 1040. Okey, Bukhari yang kedua, matan hadis yang kedua pada muka surat 82 dalam kitab Al-Kasaf juga, dalam bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhufullahu ibadatu bil kasaufi, warakam hadis 1048. Jadi takhrij hadis adalah akhrajuhul Bukhari fi sahihihi fi kitabil kasaufi bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhufullahu ibadatu bil kasauf, warakam hadis 1048. Sahih Muslim dalam kitab Al-Kasaf juga, bab solat Al-Kasaf, rakam hadis 2096. Yang ni saya jumpa pada muka surat 819. Jadi takhrij hadis ini adalah akhrajuhu Muslim fi sahihihi fi kitab Al-Kasaf fi bab solat Al-Kasaf, warakam hadis 2096. Yang terakhir, imam yang terakhir adalah Sunan Abu Dawud, iaitu dalam kitabnya Al-Istisqa bab solat Al-Kasaf, rakam hadis 1177. Dalam ni muka surat 1309. Jadi takhrij hadisnya adalah akhrajuhu Abu Daud fi sunanuhu fi kitabil istisqa fi bab solat Al-Kasaf, rakam hadis 1177. Baiklah, berikut merupakan sejarah sanad bagi hadis kedua. Pertama, Imam Bukhari bermula daripada Rasulullah SAW, kemudian Abi Bakrah, kemudian Al-Hasan, kemudian Yunus, kemudian dibahagikan dua. Jalan yang pertama Hamad bin Zaid, seterusnya Qutaibah bin Sa'id dan Imam Bukhari. Jalan yang kedua berakhir dengan Yunus tadi, kemudian Khalid, kemudian Amr bin Auni, kemudian Imam Bukhari. Okey, seterusnya bagi riwayat Imam Muslim bermula dengan Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada Aisyah, kemudian Ubaid bin Amir, kemudian Atta, kemudian Ibnu Juraih, kemudian Muhammad bin Bakar, kemudian Ishaq bin Ibrahim, dan terakhir diturunkan kepada Imam Muslim. Seterusnya bagi riwayat Abu Dawud bermula dengan Rasulullah SAW, kemudian Aisyah, kemudian Ubaid bin Umar, kemudian diturunkan kepada Atta, kemudian Ibnu Juraih, kemudian Ismail ibnu Ali, kemudian Utsman bin Abi Syaibah, kemudian dan Imam Abu Dawud. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.